Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang penuh berkat dan rahmat. Terima kasih kerana memilih kami Wanita Hari Ini sebagai tontonan tengah hari anda. Yang pasti kami akan menyediakan pengisian yang menarik untuk anda. Bersama dengan saya Farid Ahmad dan juga Hasrina Kasim. 25 Disember hari ini pastinya sambutan hari perayaan Hari Natal di seluruh negara bagi yang meraikannya. Selamat Hari Natal. Dan ramai juga dalam kalangan kita hari ini yang mengambil kesempatan untuk menghabiskan cuti akhir tahun sambung sampai 31 Disember. Dan yang pastinya kami juga di Wanita Hari ini mengharapkan agar anda sentiasa menjaga keselamatan diri anda. Apatah lagi kita masih lagi berada dalam situasi yang mana memerlukan kita melalui fasa ataupun norma-norma baharu ini, yang mana kita nak ingatkan seperti biasa untuk anda sentiasa mematuhi SOP yang sudah pun ditetapkan. Kita mungkin tidak lupa untuk memakai pelitup muka, untuk sentiasa membawa hand sanitizer dan sebagainya, Farin. Tapi dalam keterujaan kita nak balik kampung, jumpa sanak saudara, ibu ayah, kadang-kadang perkara yang kita tahu kita tak boleh buat, kita orang kata Terleka. apa? Terlalai. Terbuai dan sebab dah kerinduan tu terlampau sangat, kita bersalaman, berpelukan. Ini sentuhan-sentuhan yang mungkin anda rasa tak apa kalau buat, tapi sebenarnya hakikatnya masih lagi kita harus mematuhi SOP yang ditetapkan. Betul juga, dan kabarnya juga banyak destinasi percutian juga sesak. Jadi jaga diri anda kerana kitalah yang menjaga kita. Okey, kita nak bercakap pasal hujung minggu. Saya rasa ramai juga yang suka makan snack ni, Rina. Ini satu yang istimewa kami nak kongsikan. Kami mencari jaguh cabaran snack macam Pro dengan Nestle. Wang tunai berjumlah RM280,000 untuk dimenangi. Caranya memang mudah saja. Yang pertama, kita cipta resepi snack, pencuci mulut atau minuman unik dengan pelbagai produk Nestle. Dan kemudian muat naik gambar atau video resepi ke media sosial dengan hashtag snack macam Pro dan hashtag Dear Nestle. Kemudian tag rakan-rakan anda. Dan ini suatu yang menarik, Rina. Kita ada filter Instagram snack macam Pro untuk anda mendapatkan inspirasi. Jadi anda hanya perlu search saja di Instagram anda snack macam Pro dalam filter IG dan kemudian anda cuba sendiri. Yang penting mesti ada produk Nestle dalam gambar atau video resepi. Pemenang hadiah utama juga berpeluang untuk masak bersama Chef Naim di TV3. Baik. Jadi cuba-cubalah. Mana tahu dapat menang RM280,000. Okey. Baik, kita tadi berbicara mengenai hari perayaan. Seronoknya, meriahnya, harmoninya Malaysia ni, kita banyak hari-hari perayaan, dan antara yang menariknya apabila kita menunggu hari-hari perayaan ini adalah kita lihat pelbagai kreativiti dekorasi yang dibuat oleh kesemua pihak. Jadi kita nak berkongsi dengan anda tentang dekorasi Hari Natal. Saksikan. Hari Krismas atau Hari Natal adalah perayaan terbesar untuk penganut agama Kristian yang disambut setiap tahun pada tarikh 25 Disember. Tidak sah sekiranya perayaan ini disambut tanpa hidangan ayam Belanda. Di Hotel Grand Dorset Subang turut menyediakan hidangan secara bufet bersempena Hari Natal ini. Selain hidangan utama, pencuci mulut bertemakan Hari Natal juga menjadi pelengkap serta tarikan kepada tetamu yang menjamu selera di sini. Manakala di Hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur pula, gingerbread atau kek halia menjadi penyambut kepada mereka yang bertandang ke hotel ini. Kek halia yang digubah seperti replika bangunan hotel dipamer. Hari Krismas, hidangan yang kita sediakan ni semuanya home cooking, home style of cooking, masakan ala macam di rumah. Antara hidangan ialah turkey, dah tentu bila Christmas saja, dan turkey.
then kita ada seafood paella rice. Kita ada stir fried prawn with salted egg. Itu antara separuh daripada hidangan-hidangan yang okey. Selain daripada buffet Christmas, kita juga ada menyediakan untuk malam tahun baru buffet brunch untuk awal tahun. Kita di Doset ni kita lebih mementingkan kualiti dan kesegaran makanan. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, silakan ke Doset Subang. Manakala di Hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur pula, gingerbread atau kek halia menjadi penyambut kepada mereka yang bertandang ke hotel ini. Kek halia yang digubah seperti replika bangunan hotel dipamerkan sejak awal Disember yang lalu menjadi tarikan utama hotel sempena Hari Natal pada tahun ini. Gingerbread ini kita mengambil masa sepanjang 3 minggu untuk habiskan ini, dan kita adalah satu team member agaknya 3 orang termasuk saya sekali untuk menghasilkan produk ini. Kita menggunakan agaknya 60 kg gingerbread dengan 20 kg icing sugar. Dalam Mandarin Oriental, saya memang ingin nak orang mengenalkan Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Inilah bentuk Mandarin Oriental. Building bentuk ini saya ikut 100%. Ya, kita ada gingerbread cookies, gingerbread house pun ada, gingerbread man, gingerbread pokok pun ada juga. Selain makanan yang lazat, kedua-dua hotel juga dekorasi pokok Christmas turut tidak dilupakan. Cantik-cantik tu gingerbread tu tadi kita makan kadang-kadang sedap, kadang-kadang pun ada juga yang kurang sedap, tapi okey, cukup menarik. Tadi kita dah berbicara mengenai cabaran snack macam pro dengan Nestle. Kali ini kita nak berkongsi mengenai bagaimana komitednya Nestle Malaysia membentuk masa depan lestari dan bebas sampah. Sasaran Nestle ialah untuk menghasilkan 100% pembungkusan yang boleh dikitar semula dan diguna semula menjelang tahun 2025, dan antara usaha yang telah dilakukan adalah menggantikan bahan plastik dengan bahan boleh kitar semula. Nestle percaya amalan kitar semula boleh dipupuk menjadi tabiat untuk menggalakkan orang awam mula mengitar semula. Nestle memperkenalkan label kitar semula yang ringkas di belakang semua pek pembungkusan Nestle, di mana ia boleh dirujuk pada botol Maggi. Label kitar semula ini menunjukkan cara untuk mengasingkan sampah, jenis-jenis tong sampah kitar semula dan juga barangan yang tidak boleh dikitar semula. Satu inisiatif yang harus disokong oleh semua masyarakat Malaysia tapi masyarakat dunia. Baik, kita terus saja mengenai topik kita hari ini. Hari Jumaat ni cukup cantik kita nak bincangkan topik ini, iaitu tips ke jannah. Ini saya kira setiap daripada pasangan yang berumah tangga, suami mahupun isteri, kalau kita sedia maklum, pastinya dalam doa-doa yang diangkat setiap hari dalam solat itu, nakkan hubungan itu kekal hingga ke jannah. Dan pastinya mahukan satu hubungan itu yang dapat kita jadikan sebagai satu sebab untuk kita meneruskan kehidupan bersama dengan pasangan kita, aman, bahagia, apatah lagi dihiasi dengan kehadiran cahaya mata yang dapat menyemarakkan kebahagiaan dan juga rasa kasih sayang dalam sesebuah rumah tangga. Tapi pastinya ada banyak tips yang boleh kita belajar bagaimana untuk kita melengkapkan sesuatu hubungan itu untuk dibawa sehingga ke jannah. Jadi itulah yang kami ingin bincangkan dan kongsikan kepada anda. Manalah tahu, mungkin kita rasa dah banyak tips yang kita tahu, tapi masih lagi banyak tips-tips tersembunyi yang masih kita tak rebut peluang itu. Jadi kongsikan pendapat anda di Facebook kami di WHI Wanita Hari Ini TV3 ataupun Instagram kami. Anda juga dialurkan untuk follow Instagram kami WHI TV3. Semua orang nak ke jannah. Jadi hari ini itu menjadi destinasi kita semua. Baik, tips ke jannah akan kami kongsikan bersama dengan tetamu jemputan sebentar lagi. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kami nak kongsikan satu lagi topik dalam hikayat perkahwinan, iaitu tips ke jannah. Ramai yang mengimpikan sebuah rumah tangga yang nak membawa hala tuju mereka ke sebuah syurga yang kekal dan hakiki. Tapi mungkin dalam usaha kita untuk mencari syurga tersebut ataupun nak ke jannah ini, ada perkara-perkara yang boleh kita tambah baik. Betul. Yang boleh kita semarakkan demi mencari kebahagiaan seisi keluarga. Jadi sebab itulah hari ini anda perlu bersama dengan kami dan tetamu kami kerana kita nak merebut peluang ke jannah itu dengan tips-tips terbaik daripada beliau. Kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Dr. Tengku Asmadi, Tengku Mahbat, Proding Motivasi, dan hari ini beliau seorang saja menjadi tetamu kita kerana saya pastikan banyak yang boleh dikongsikan oleh doktor bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih Rina, terima kasih Farid. Okey, saya percaya ramai dah tak sabar kenapa kita bawakan topik ini pada hari ini, sebab sekurang-kurangnya hari ini bila semua pasangan suami isteri berada di rumah bersama dengan keluarga dan anak-anak, ini masa terbaik untuk kita menambah baik tips-tips yang sedia ada. Doktor, sebagai permulaan, kita tahu bahawa dalam pelayaran rumah tangga ini memerlukan komitmen dan juga tanggungjawab suami serta isteri tersendiri, bagaimana mereka ini nak melayari bahtera ke arah sebuah hubungan yang lebih kekal di jannah nanti. Tips yang pertama, kalau kita nak lihat peranan masing-masing dalam rumah tangga ini. Alhamdulillah, saya rasa kalau saya bercakap topik ni pun buat sampai masa sekarang ni, insya-Allah sesuailah, pasal memang keluarga bahagia, anak-anak membesar berjaya. Saya pun dah kahwin 35 tahun. Alhamdulillah. Lama tu. Sebab 21 tahun yang pertama dan 15 tahun yang 17 tahun yang kedua. Bermakna berapa? 38 tahun. Total lah itu. Total. Kan, bercakap tentang pengalaman perkahwinan kan. Jadi kena ambil dua-dua lah. 38 tahun. Dia sebenarnya tip pertamanya sekali adalah kita kena tahu apa matlamat kita membina rumah tangga. Sebab itu bila saya kahwin, perkataan pertama yang saya pesan pada orang dan saya pesan pada diri saya, tolong padam perkataan cerai. Kita sebagai suami, kita ada hak kuasa untuk mencerai, tapi tolong padam perkataan tu dulu. Maksudnya padam tu sebab ada orang sikit-sikit gaduh, dia kata dia ugut, nanti saya cerai nanti nak kena ceraikan ni, nak berceraikan ni, asyik perkataan itu didendang-dendangkan. Dan isteri pun apabila ada masalah sikit, ceraikan saya. Akan ada pihak ketiga, ceraikan saya. Mudah sangat minta cerai. Jadi pada saya, padam dulu perkataan cerai itu. Kalau betul lah katakan memang suami yang kita kahwini tidak seperti apa yang kita harapkan, isteri tak seperti mana kita sangkakan, misalnya, bawa benda tu kepada Jabatan Agama. Biar kita bawa kepada kaunselor, bawa kepada perbincangan. Jangan kita mudah sangat lepas ni. Jadi kalau tanya saya, apa tip kebahagiaan yang pertama adalah menangguhkan perkara-perkara yang buruk yang boleh berlaku dengan perkataan cerai itu tadi. Lepas kita cakap tu cepat. Tetapi bila kita nak tarik balik, orang lelaki ada 3 kali je. Kan? Lepas pada tu, saya dah kenal ramai orang yang gila talak. Alamak. Yang datang jumpa, saya kata nak buat macam mana? Agama ada hukumnya, dan bila dah hukum, tak boleh maknanya tak boleh. Tetapi itulah dia nak balik semula kepada isteri dia, nak balik semula kepada suami, kepada isteri lah, tak boleh. Jadi oleh sebab itu, bila kita berkahwin, tip pertama kita kena set dalam minda kita, sejauh mana kita nak pergi, pastinya sampai ke jannah. Maknanya itu, cerai bukanlah satu pilihan. Saya minta maaf kadang-kadang doktor, bukan saya nak kata apa, bila orang tu berkahwin mungkin secara bergurau, berseluruh, tetapi alah tak apa, kita kahwin, tak serasi kita cerai. Daripada awal lagi dah kata macam tu. Okey, tadi itu satu. Kemudian bila kita tengok zaman sekarang, suami isteri dalam kehidupan yang sangat sibuk, anak-anak juga dengan tanggungjawab, pekerjaan, karier dan sebagainya. Tetapi ada kalanya orang kata sama-sama nak ke jannah, tetapi ada perkara-perkara asas yang mungkin mereka terleka, terlupa, tapi itulah asasnya mereka nak ke jannah. Okey, bila kita lihat perkahwinan ini dia untuk saling memahami. Kita tak kenal pasangan kita kalau setakat 5 tahun kahwin kita kata aku dah kenal pasangan aku. Bohong. Kita kenal pasangan kita apabila kita diuji. Bila ada sesuatu yang menguji kita. Contoh misalnya kita kahwin dengan pasangan kita ni, suami kita ni waktu kita kahwin dia berduit.
Tetapi COVID PKP ini dia menjadi papa kedana. Bisnes tak jalan, kerja kena buang, kena cuti tanpa gaji. Sekarang ni dia berhadapan dengan situasi yang dia pun tak boleh nak tangani. Di situlah keutuhan, persefahaman, pengorbanan pasangan itu betul-betul diuji. Kan? Jadi oleh sebab itu, bila kita diuji, di situ kita kenal pasangan kita. Sama ada betul ke dulu kata sehidup semati? Betul ke dulu kata boleh terima kita seadanya? Betul ke? Jadi bila datang ujian, di situlah sebenarnya kita akan lebih kenal pasangan kita. Jadi oleh sebab itu, disebabkan kita dah pun berikrar, ada akad dengan yang mana kita nak hidup bersama, lalui bersama-sama. Sebab menerima ujian dengan dua orang adalah lebih baik dengan satu orang saja fikir. Kan, sekurang-kurangnya isteri dia ada cara dia cari duit, kan, mungkin dia jual keripik, mungkin dia buat nasi lemak pagi-pagi yang suaminya mungkin tak mampu, mungkin dia ambil kelas jahit menjahit, mungkin dia adalah benda-benda yang dia boleh tampung kehidupan ketika saat getir tu tadi. Sebab di musim-musim COVID, musim PKP macam sekarang ni, ada orang berantakan, bercerai-berai sebab masalah duit. Jadi sebab tu bila kita tip yang kedua yang kita nak kena faham adalah kita kena sanggup sama-sama susah, hidup susah senang bersama-sama. Maknanya kita kena bersedia untuk saat itu, kan. Contoh katalah mungkin kita kenal isteri kita, ketika dia cantik jelita, dia cergas, dia okey, tiba-tiba katalah ditakdirkan dia terkena misalnya penyakit kanser contoh dia, ataupun tiba-tiba dia lumpuh misalnya, ataupun misalnya adalah yang mana-mana yang dia bukan seperti mana isteri yang kita kenal, yang kita ambil, atau suami yang kita kenal, yang kita kahwin ni. Adakah kita nak terus kata, oh kalau macam ni kita kena berpisahlah. Jadi mudah sangatnya bina rumah tangga dia hancurkan sebegitu saja. Sedangkan mungkin anak dah 3-4 orang. Jadi oleh sebab itu kita kena sanggup susah payah hidup mesti terima untuk redah bersama-sama. Maknanya saya nampak asas ataupun tips kedua adalah redha melalui ujian bersama-sama, dan di situ akan terselitnya pahala. Betul. Yang bawa mereka ke jannah. Betul. Kita dah ada 2 tips, tapi kita nak tahu juga dalam apa yang disentuh oleh doktor sebentar tadi, kan, bagaimana sebenarnya kita harus menerima pasangan kita seadanya, susah senang bersama, apatah lagi dalam pelbagai ujian yang mendatang ketika ini. Bagaimana kita nak melihat pengorbanan setiap pasangan itu, doktor? Kadang-kadang bila kita kata kita boleh sehidup semati, susah bersama, bila kena berkorban sesuatu, itu yang membuatkan ada dalam kalangan pasangan yang sanggup menarik diri daripada perkahwinan. Baik, bermakna dia mempunyai persepsi dan konsep yang salah tentang perkahwinan itu sendiri. Kita kena faham, ya. Seorang anak memerlukan mak dan ayahnya sebumbung untuk dia bahagia, keluarga bahagia dan mereka berjaya. Mereka tak boleh kata, okeylah tak apa, kita duduk asing-asing, kita dah tak sehaluan, tapi anak-anak masih saya datang, saya lihat. Tak sama mak dan anak-anak ni. Sebab tu kita ni bila kita nak lafazkan apa-apa sekalipun, nak berpisah sekalipun, masa kita tidur malam, okey, kita kalau suami ketika tengah tidur ni, tataplah wajah isteri, tataplah wajah anak. Kalau suami tidur, tataplah wajah suami. Masa tu kan kita akan rasa satu rasa kasih sayang, rasa belas ihsan, rasa tak sanggup nak buat benda-benda. Sebab apa? Sebab sebelum, ingat senang ke nak membina rumah tangga ni? Tak senang. Sebab itu ada orang lambat kahwin. Sebab dia ada kebimbangan, andaian kalau dia rasa macam mana ya kahwin 2-3 tahun dah berpisah. Kan, macam mana ya kalau dia tidak bahagia? Macam mana ya dia tengok saudara mara dia porak-poranda. Jadi dia ada kebimbangan, ataupun kadang-kadang dia kata macam mana aku pun tak boleh nak sara diri aku, macam mana aku nak sara satu keluarga. Jadi keputusan untuk kahwin itu bukan keputusan yang mudah. Jadi bila kita dah buat satu keputusan, kita layarilah bahtera itu walau tsunami bagaimanapun. Kecuali yang mana pasangan kita melakukan perkara-perkara yang tidak boleh kita maafkan, yang memang tak boleh terima. Contoh misalnya dari awal kahwin sampai ke sudah tak pernah nak bagi nafkah.
Contoh kan, tak pernah nak bagi nafkah, ataupun pasangan kita terlibat dengan gejala-gejala macam misalnya penagihan ke apa yang mungkin tak mau berbalik, maknanya makin teruk kat dalam keluarga. Dan kalau diteruskan perkahwinan ini akan mudarat kepada anak-anak. Kan? Ataupun mungkin kadang-kadang kita perkahwinan kedua, ketiga yang mungkin kita tahu bahawa keselamatan anak perempuan ni yang merupakan anak tiri kepada dia mungkin tergugat ataupun ada masalah. Kan ada banyak masalah cabul, masalah apa kan, masalah haruan makan anak. Kalau kita tengok benar-benar ini perkara-perkara yang mungkin terpaksa berpisah demi menjaga keharmonian dan keselamatan. Kalau lain setakat susah hidup bersama, makan tak cukup, apa semua, masih boleh usahalah. Masih boleh usaha. Jangan cari alasan lah. Jangan cari alasan lah. Kan? Okey, doktor. Ini tadi saya berkongsi dengan para penonton. Saya kata mungkin selama ni kita dah melayari bahtera perkahwinan tu kita rasa inilah perjalanan kita. Tetapi banyak mungkin perkara-perkara kecil, tips-tips kecil tentang dari sekecil-kecil perbuatan, sekecil-kecil orang kata sumbangan yang mereka kadang-kadang tak sedar. Lepas tu satu lagi, apabila orang kata sebenarnya wanita lah, isteri lah yang paling mudah masuk syurga. Dan tanggungjawab suami itu besar. Betul. Saya tak nafikan wanita mudah sangat masuk syurga apabila dia taat kepada suaminya. Kan, dia taat kepada suaminya, dia dengar cakap suaminya, dia jaga suami elok-elok, maka makan minumnya dan sebagainya, layan suami sebaiknya, maka memang dalam agama masuklah ke mana-mana syurga melalui mana-mana pintu yang dia nak masuk. Bermakna mudahnya seorang wanita sebenarnya nak masuk syurga. Tetapi untuk seorang lelaki, syurganya pada ibunya. Okey, syurga pada ibunya. Jadi dia kena jaga betul-betul hati ibunya, dan dalam masa yang sama dia tunaikan tanggungjawab dia. Tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan minum, bukanlah bermakna nak kena mewah. Bukan nak kena mewah, tetapi cukup. Maknanya kita bekerja ni, sebab tu orang sekarang, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang suami yang bertanggungjawab, mereka sanggup lakukan 2-3 kerja. Rebut apa peluang yang ada. Sanggup orang dah tidur, dia mungkin berjaga lagi. Buat kerja. Sebab apa? Sebab memikirkan nak nafkah keluarga, nak bagikan tempat tinggal, nak bagikan keselamatan, makan minum yang cukup, pakaian yang cukup. Itu semua atas tanggungjawab seorang suami. Dan tanggungjawab isteri adalah membantu suaminya dengan urusan rumah tangga. Tetapi mungkin juga berlaku yang mana suami isteri ni, isteri pun mungkin ada peluang menambah pendapatan. Dan dengan izin suaminya, maka dia boleh pergi keluar cari kerja, buat berniaga apa dengan izin suaminya. Dan menariknya, orang perempuan bila dia dapat pendapatan, duit itu duit dia. Duit suami, duit dia juga. Kan? Suami tak boleh ambil duit isteri. Bolehlah pujuk-pujuk, bolehlah lobby-lobby, bolehlah cuba cari cara kan. Lobby-lobby ya. Lobby-lobby. Kan bolehlah kata pandai-pandailah kan. Kalau katakan bagi duit proposal. Kan. Jadi tapi tak bolehlah nak ambil gitu, tak boleh kan. Dan saya selalu nasihatkan kepada orang perempuan yang berkerjaya. Saya kata simpanlah duit kita, jangan sampai suami tahu semua. Sebab suami ni macam-macam dia punya akal dia kan. Jadi ada yang baik, ada yang sosok kan, ada yang ambil kesempatan. Sebab apa? Kalau berlaku apa-apa, kita ada duit yang mana kita nak meneruskan kehidupan kita. Penting sangat. Ada sebenarnya pelbagai cara untuk melayari rumah tangga ini. Kalau dalam kesusahan, Mak kata doktor tadi, bagaimana kita boleh bantu dan sebagainya. Tapi nak tanya juga doktor, bagi mereka yang mungkin mempunyai tanggungan lebih daripada seorang isteri dalam kehidupan. Berdasarkan pengalaman jugalah. Ini cabaran juga. Ini tanggungjawab yang lebih besar. Kalau seorang isteri itu sudah cukup besar, apatah lagi ada 2, ada 3. Bagaimana sebenarnya sama-sama kita nak bercakap bila kita bercakap tentang ada lebih daripada 2 isteri, 2 keluarga. Paling penting memang dalam Islam pentingkan keadilan. Keadilan dari segi masa yang kita peruntukkan, keadilan dari segi masa kita ambil. Bukan bermakna kalau kita dah balik rumah ni 3 hari ataupun 2 malam, kemudian kita tak boleh patah balik ke rumah yang pertama, misalnya ke rumah yang sebelah. Sebab apa? Kadang-kadang keperluan anak sakit, kadang-kadang ada isu-isu semasa. Jadi sebuah keluarga poligami yang harmoni, mereka boleh berlebih kurang, mereka boleh fleksibel. Okeylah, tak apalah, dah suami ada hal di sana, patut 2 malam terlajak 3 malam, dan
nanti gantilah balik. Saya selalu macam tu. Kalau saya patut 2 malam, ada urusan terlajak 3, kita ganti balik kat sini. Kan? Selalu. Dan sampai bila dah 17 tahun berpoligami, maka isteri anak pun dah mula faham tentang cara kita membahagikan masa. Itu dari segi masa. Yang kedua, dari segi pemberian. Okey, kita kena beri pemberian, kena adil dari segi memberi pemberian. Kalau di sana kita beli benda, di sini kita kena beli juga. Tetapi kita kena lihat kepada pertamanya adalah saiz keluarga. Akan contoh, kalau di sini anaknya 4, yang di sini anaknya 1. Jadi pemberian itu kena sesuai dengan tanggungjawab. Dan begitu juga misalnya kalau kita nak renovate rumah lah kata. Kalau kita renovate rumah sini, kita nak kena renovate juga rumah sana. Kan? Maknanya contohnya, kalau kita rumah tak perlu renovate, bermakna ada perbelanjaan yang perlu dikeluarkan. Saya pergi ada satu tempat, dia kata apa, okey, tengah naik taksi ni, driver tu cerita. Dia kata, doktor, rumah ni kat kampung ni, dia isterinya ada 4. Cuba tengok rumah semua sama. Saiz sama, bentuk sama, semua sama. Lepas tu dia kata, sangat adil. Saya kata, tak adil. Dia kata kenapa tak ada rumah sama? Sebab selera isteri berbeza-beza. Yang ini nak konsep moden, yang ini nak konsep lama contohnya kan. Jadi oleh sebab itu kalau kita buat semua konsep moden semua, yang suka konsep moden suka tak? Suka. Yang tak suka konsep moden tarik muka. Jadi lebih baik kita berkata, okey, kita ada berapa ribu nak buat rumah, nak buat hiasan dalaman, pilihlah apa. Tapi ini sahaja bajet masing-masing. Kan? Begitu juga kalau kita beli pakaian. Yang ini badannya size big size. Yang ini saiz kecil. Takkan yang ini nak bagi 5 ela, yang itu pun nak bagi 5 ela kan? Bagi ikut badan lah. Okay, saya sebenarnya membuat kesimpulan sebenarnya tips yang sebenar adalah komunikasi dan pengurusan yang memang terancang dan juga masing-masing orang kata redha dengan orang kata sumbangan dan juga apa yang cuba dilakukan oleh suami ataupun isteri sebenarnya. Okey, mungkin kita sedar tak sedar sebenarnya banyak dah kita dah dengarkan, dah hampir sampai ke penghujung perbincangan kita. Sebenarnya tips ke jannah ini sebenarnya kepada para suami isteri, dan juga mungkin tak dilupakanlah peranan anak-anak juga untuk membawa ibu dan ayah dan mereka ke jannah ni, bagaimana? Saya nasihatkanlah kalau ada kita dengan anak-anak dan anak-anak sendiri, kita jangan cuba mempengaruhi mak atau mak lah kan. Bila duduk ayah tinggal, dia mempengaruhi mak untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab tu kadang-kadang ada bagusnya kalau isteri ni dia buat hal masing-masing, daripada kita orang ni boleh ziarah sana, orang ni boleh ziarah sini. Kalau tidak kan, sakit kepala tau. Sakit kepala. Macam mana dia ada jam tu kat rumah kita tak ada? Habis. Allah. Kan? Jadi saya bila saya macam tu, saya memang serah pada isteri. Nak datang, nak ziarah, tak nak datang pun tak apa. Kan? Jadi biar dia buat keputusan. Dan anak-anak jangan campur tangan. Jangan campur tangan. Dia pergi rumah orang ni. Mak, tadi saya pergi rumah sana gini. Makanannya macam ni. Barangnya macam ni. Bendanya macam ni. Ayah belikan ini. Anak-anak jangan racun mak tu. Kan? Anak-anak kena berikan peluang main peranan untuk mendekatkan lagi silaturahim. Kan? Sebab tu pernah kita tengok kadang-kadang yang merosakkan rumah tangga bukannya pasangannya, tetapi orang luar yang hantar maklumat info yang macam-macam kan. Ada setengah tu mungkin siap ambil gambar. Kenapa awak tak ikut pergi sini dah sudah kan. Sebab apa? Kenalan kan. Lepas tu orang tu dah mula tarik muka. Kita balik apa hal tarik muka ni kan. Rupanya ada info yang sampai yang mana tak sepatutnya sampai. Orang lain ni pun jangan campur urusan rumah tangga orang. Jangan campur. Dan semestinya setiap daripada individu dalam sebuah keluarga tu, tak kira suami, isteri dan anak-anak, memainkan peranan masing-masing. Betul. Untuk membentuk sebuah keluarga yang boleh sama-sama memandu ke jannah sendiri. Jadi kita ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi kerana bersama dengan kita berbagai tips yang telah dikongsikan mengenai tips kita ke jannah. Sekali lagi terima kasih doktor. Baik, dan kepada anda semua penonton, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Baik, kali ini kita akan bersama dengan Nur Atira Samsudin, pegawai pemasaran Jamu Jelita, yang sekali lagi bersama dengan kita membawakan produk-produk berkualiti dari Jamu Jelita. Okey, hari ini kita ada apa, Atira?
Okey, terima kasih Farin. Apa khabar Farin? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Salam Jumaat dan selamat sejahtera saya ucapkan. Okey Farin, kita tahu bahawa Malaysia ni memang cukup terkenal dengan orang cakap apa, negara yang panas. Dan kebanyakan rakyat kita ni memang mempunyai orang kata apa, kulit yang tidak terlalu cerah. Orang cakap apa, hitam manis dan juga kulit yang orang kata apa, kulit sawo matang. Dan kebanyakan juga orang sebenarnya turut mempunyai masalah kulit atas kerana faktor cuaca tersebut. Yang anda kira ramai sebenarnya Farin yang ada masalah yang seperti jeragat. Dan anda percaya juga sebenarnya bila bercakap pasal jeragat ni bukan sahaja menghantui wanita tetapi lelaki juga, dan ramai juga sebenarnya yang tak berapa faham tentang info mengenai jeragat, sebab kebanyakan orang percaya bahawa jeragat ni hanya ada di luar lapisan kulit saja. Tapi sebenarnya Farin, jeragat ni ada akar yang turut terdapat di bawah permukaan kulit kita. Jadi nak hilangkan jeragat ni tak cukup dengan hanya sekadar pakai skincare sahaja. Di mana kita ni Farin, yang paling ralat sebenarnya ramai sebenarnya pengusaha kosmetik luar yang menjanjikan bahawa dengan pakai skincare jeragat boleh hilang Farin. Tapi sebenarnya dalam produk tersebut mengandungi merkuri, ada hydroquinone, ada bahan terlarang yang menyebabkan kulit jadi menggelupas, menipis, dan memang betul memang bila pakai produk tersebut kulit akan jadi cantik. Tapi ketahuilah bahawa ini adalah kesan sementara dan memudaratkan pada jangka masa panjang yang pengguna harus tahu. Jadi hari ini saya nak sharekan kepada anda cara yang paling betul untuk atasi masalah jeragat adalah bukan sahaja dari luaran tetapi bermula dari dalaman. Jadi sebab tu pentingnya suplemen untuk penjagaan kulit seperti White Pinky Plus yang seperti Tetra DVT, yang mana saya kira 20 bahan dalam produk ini cukup baik dengan beban antioksidan yang boleh lindung kulit dari radikal bebas, dan setiap satu bahan dalam produk ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri dalam bantu merawat masalah kulit seperti jerawat, jeragat, kulit kusam dan tona kulit yang tidak sekata. Malah dalam ini juga mengandungi ramuan astaxanthin yang tinggi dengan vitamin E, vitamin C, coenzim Q10, ada juga khasiat daripada tomato iaitu kandungan lycopene, bantu mencerahkan kulit, mengimbangkan pengeluaran minyak, bantu kulit jadi lebih glow orang cakap Farin, bersih tanpa cela. Dan Farin sebenarnya harga pun tak mahal. Kalau kita tengok DVT, cara penggunaan pun cukup mudah. Hanya menggunakan satu skop dengan 150 ml air, boleh minum 2 kali sehari, pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Dan kita sediakan juga 2 pack yang mana untuk 400 gram berharga cuma RM39.90. Kita bagi free shaker. Dan untuk pack besar 1 kilo berharga RM90.90. Dan produk ini boleh diamalkan buat lelaki dan wanita yang ada masalah kulit. Dan saya jamin ini adalah salah satunya produk yang kalau anda beli pasti repeat order, sebab Jamu Bercerita cukup terkenal dengan produk rangkaian Perawat kami. Lebih-lebih lagi Perawat Pinky Plus. Betul lah, ini membantu kita daripada dalaman. Betul. Dan mudah menggunakan shaker saja yang diberikan percuma. Okey, mungkin ada lagi yang menarik nampaknya, sabun Herbal Rest dan juga bedak sejuk ni. Okey, untuk produk seterusnya Farin, ini adalah produk yang sesuai diamalkan buat yang ada masalah jerawat yang sangat teruk. Sebab kita tahu jerawat ni adalah masalah yang kebanyakan menghantui remaja juga. Jadi anda yang ada jerawat boleh terus buihkan sabun Herbal Rest ni, kemudian ratakan di permukaan kulit wajah, biarkan seminit, sebab sabun Herbal Rest ni mengandungi temulawak, ada kunyit, ada kayu manis, ada akar resdung yang bantu untuk orang kata apa, menghilangkan jerawat tadi supaya jerawat tu mengecut, kering. Lepas tu bila kita dah pakai tu, kita biarkan seminit, bilas, dan pada waktu malam pula pakai bersama bedak sejuk Berber Tanaka. Di depan hatiran ni cuma dabkan di permukaan jerawat, dan penggunaan bedak sejuk Tanaka bantu mengeringkan kulit, maksudnya mengeringkan jerawat, matikan orang kata apa, kuman jerawat tu, dan yang paling penting mengawal pengeluaran minyak. Sebab ramai juga yang tanya Atira Farin, apa beza bedak sejuk Jamu Jelita dengan bedak sejuk dulu-dulu? Kalau orang dulu menggunakan ekstrak beras dalam bedak sejuk, dalam bedak sejuk Berber Tanaka, kita guna ekstrak Tanaka yang mana penggunaannya bantu melicingkan kulit wajah, mengecutkan jerawat, dan yang paling penting bagi kulit tu orang cakap apa, tak ada lagi minyak yang berlebihan. Jadi sebenarnya kedua-dua ni ada dalam set, tapi hari ini saya bawakan loose yang mana sabun Herbal Rest berharga RM21.90, bedak sejuk Berber Tanaka berharga RM19.90 saja. Okey, boleh beli berasingan tapi sebaik-baiknya set lah. Betul. Kalau set berharga cuma RM31.90 saja. Okey, ada nampak macam sedap pula kat ujung tu coklat tu. Okey, ini yang terakhir adalah produk yang kebanyakan dari kita. Ini saya rasa semua orang mengalami masalah macam inilah, yang mana pada waktu malam nak diet tapi kita akan cari kudap-kudap. Kita akan cari makanan kerepek lah yang kita tahu tinggi dengan garam. Kita akan goreng fast food dan sebagainya, benda-benda yang processed food orang cakap. Itu kita tahu banyak minyak, ada trans lemak dan sebagainya, yang mana menyebabkan diet itu tak menjadi Farid. Jadi yang mana nak diet, nak kawal nafsu makan, nak kawal pemakanan kita agar kita ni tidak makan benda yang bukan-bukan sehingga menyebabkan perubahan saiz badan, anda boleh amalkan Choco Diet ni
yang mana Choco Diet ni bantu mengenyangkan selama 4 hingga 6 jam. Dan Choco Diet ni rasa coklat Belgium yang sangat sedap serta mengandungi karbohidrat kompleks daripada beras perang, ada kentang dan penggunaannya bantu mengawal selera makan kita supaya kita tak ada rasa nak makan je. Dan juga Choco Diet ni sebenarnya turut boleh diamalkan sebagai pengganti sarapan pagi serta pengganti makan malam. Supaya kita tak adalah makan benda bukan-bukan yang menyebabkan kita ni orang kata apa, makan sihat tu, cara makan sihat tu dah orang kata apa, terganggu. Jadi anda boleh cuba buat Choco Diet ni dengan rasa coklat Belgium yang sedap, berharga cuma RM38.90. Okey, secara ringkasnya Farin, nak di share mana kepada mereka anda. nak dapatkan ni? Okey, bagus soalan tu. Ramai yang tanya Atira kat mana nak beli produk jamu jelita ni. Anda boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV atau WhatsApp 0133557553 dan juga dapatkan produk jamu jelita di kedai jamu, kios kecantikan serta belian secara online di www.jombai.my. Dan secara ringkasnya saya nak share kepada anda, buat anda yang ada masalah kulit, tak kisah lelaki atau wanita, anda masih mencari produk apa yang sesuai untuk diamalkan, anda boleh terus dapatkan Puat Pinky Plus yang besar berharga RM99.90, yang kecil berharga RM39.90, dan yang ada masalah jerawat, yang masih mencari sabun apa yang bersesuaian, boleh pakai sabun Herbalrest berharga RM21.90, malam pakai bedak sejuk berba Tanaka berharga RM19.90, dan akhir sekali Choco Diet untuk anda yang nak diet berharga RM38.90 saja. Terima kasih Atira dari Jamu Jelita, dan kita ada seorang yang cukup istimewa di studio. Over to you, Cik B. Tolonglah aku tak mau. Tolonglah aku bangkit dari mimpi ini. Tolonglah aku bangkit dari rindu. Tolonglah aku, apa yang ku harus sedari. Apa lagi musiatmu? Sudah cukup kau duga ku bertubi-tubi aku. Tak makan dengan egomu, cara aku duduk diam perhatikanmu, permainanmu. Sudah cukup salah pilih dunia ku gelap. Gerak hati bermosi, tahu aku gagap. Takut apa yang bakal berlaku dan harus ku menghadap. Banyak soalan bermain di kepala, tak ada jawapan. Hatiku susah, terlalu banyak masalah yang ku simpan. Apa yang kau tahu, hidup kau dan aku berlainan. Maafkanlah aku jika diri ini menyusahkan. Masalah yang ku tempuh, masa yang dah berlalu. Ilusi tak bahala, tuju realiti yang celaru. Harapan pun ada tak cekal, aku sentiasa jatuh. Yang ku paparkan dengan senyuman yang berputus arus. Sedalam lautan abu, seluas pun Sahara. Ku cegah apa ku tahu dan apa sangat yang ku ada. Yang salah saya menghutang sama siap sebab besar. Adakah aku yang sama seperti apa selalu dibuat kata. Tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Aku tak mau. Tolonglah aku bangkit dari mimpi ini. Tolonglah aku bangkit dari rindu. Tolonglah aku, apa yang ku harus sedari. Sembang supaya tiada siapa yang tahu. Aku senang dalam susah, kata perlu tahu. Hidup berbagai liku, mahu atau tak mahu. Jalanku terbatas dengan perasaan malu. Kalau boleh ku mahu diriku bebas dari apa yang lepas, yang selalu ditindas. Impianku dicantas, pantas ku terlepas dari segala peluang yang sebab ku kepas. Tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Ku selalu tertanya, kenapa aku begini. Ku hanya mampu berdiri, termenung sanggup bergigi. Diriku bergusti dengan baik.
Tak ku dapat yang akan jadi. Tolonglah aku tak mau. Tolonglah aku bangkit dari mimpi ini. Tolonglah aku bangkit dari rindu. Tolonglah aku apa yang ku harus sedari. Wow, Ya, tolonglah Cik B dari in Cik the B. house. Apa khabar Cik B? Hari ini datang sebagai seorang artis menyanyikan single pertamanya. Lagu Tolonglah. Cerita sikit Cik B. Lagu Tolonglah ini saya baru rilis hari 1 Disember. Dan juga lagu ni sangat memberi makna kepada saya. Okey. Apa sebenarnya cerita di sebalik Tolonglah ni? Di sebaliknya adalah saya punya kehidupan, apa yang saya rasa dalam diri saya ingin keluarkan. Macam dari zaman kecil dan sekarang saya ada rasa apa yang insecurity semua saya lepaskan dalam lagu ni. Wow. Jadi itu yang tolonglah kan. Jadi untuk memahami tentang ekspresi jiwa Cik B tu. Okey, Cik B, mungkin Cik B dah banyak menjawab soalan ni, tapi mungkin ramai lagi nak tahu kenapa Cik B nak mengetengahkan diri sebagai seorang penyanyi, adakah untuk mengekspresi diri ke ataupun macam mana nak bersaing ke? Sebab walaupun orang kata suara saya macam tak sedap, tapi saya menyanyi ni saya nak orang tahu lirik dia. Sebab saya dengar lagu saya tak fikir pasal suara, saya fikir pasal lirik dia. Kalau lagu tu relatable pada saya suka lagu tu. Siapa kata suara Cik B tak sedap? Cik B Cik B menyanyi orang secara yang berani live boleh menyanyi secara live hari ini di Wanita Hari ini. Tahniah, Sebab Cik B. kalau kita lihat Cik B ni sebenarnya anak kepada seorang pengasas produk yang popular. Tapi dalam usia 15 tahun, masih muda lagi, dah diketengahkan dengan dunia hiburan ni kan. Jadi pelakon, jadi penyanyi. Cik B takut tak kalau orang mungkin ada mereka di luar sana yang mengecam ataupun memberi respon yang kurang baik? Macam mana Cik B sebagai anak yang baru berusia 15 tahun ni, gadis muda yang baru menganjak usia 15 tahun ni nak berdepan dengan cabaran ni? Saya rasa saya dah berdepan sejak saya berumur 11 tahun lagi. Waktu itu saya kena terpias dikecam, orang kecam mama, saya pun kena kecam jugalah. Macam mama kan jual produk kuih putih. Tapi kenapa anak tak putih macam tu? Jadi saya selalu kena kecam kat situ, cakap kenapa anak gemuk dah semua. Tapi sampai saya dah umur 15 tahun ni saya dah immune lah. Saya dah tak rasa apa-apa. Kadang-kadang saya kisahlah, tapi kita simpan. Okay. Tapi matang tau. Ini menunjukkan kematangan usia orang kata Cik B. Okey, jumlah tontonan di YouTube Cik B kabarnya 4.2 juta untuk video klip Tolonglah Aku. Tak sampai sebulan ya. Betul. Hampir sebulan lah. Jadi Cik B, bagi mereka yang masih lagi belum tengok, belum saksikan, bagaimana mereka nak menyaksikan video klip Cik B ni? Hai semua, siapa nak menyaksikan lagu saya, tolonglah boleh pergi ke YouTube, search Tolonglah Cik B di 1711 Music. Wow. Cik B dah menyanyi, Cik B dah berlakon. Apa lagi yang Cik B nak buat dalam industri muzik ni? Saya sekarang jadi pelawak dah. Wah, kita tengok dia melawak hari Cik B, tu. saya ada soalan kat Cik B. Okey, saya pelakon juga tau. Okey, antara berlakon, menyanyi, melawak, yang mana satu Cik B paling suka dan nak fokus? Okey, yang paling saya suka adalah, yang fun adalah melawak. Yang saya rasa saya nak ketengahkan adalah menyanyi. Kalau berlakon ni saya macam bukan tidak gemar, tapi dia mengambil masa yang lama dan juga Faham? dia macam kita lebih nyanyi lagi senang daripada berlakon. Nyanyi tu kita macam menyanyi tu kita sekali perform macam kita buat 3 hari syuting. Pandai Cik B. Macam tu juga saya rasa Cik B. Bila cuti saya faham sangat. Okey. Cik B, bagi mereka di luar sana dah tahu dah Instagram Cik B kan melebihi daripada 700,000 followers. Tapi bagi mereka yang belum tahu lagi nak follow Cik B. Follow sekarang. Korang kalau nak follow Cik B, follow dekat Instagram Cik B _Havoc 66 dan juga Cik B
tak aktif lah dekat Instagram sangat. Okey. Story Cik B aktif sebab saya selalu nak post gambar tapi tak tahu nak post apa. Saya tak selalu tak gambar. Sekejap lagi kita boleh ambil Yang gambar, pasti kita kena post. ambil gambar. Okey. Tahniah Cik B. Ya, Mudah-mudahan ada banyak lagi rezeki dalam industri muzik ni kan. Okey. Kita doakan yang terbaik untuk perjalanan kerjaya Cik B. Jadi teruslah mengikuti perkembangan Cik B dan juga khususnya lagu yang baru saja dilancarkan, single barunya iaitu Tolonglah. Okey, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Saya percaya ramai dalam kalangan anak-anak kita di rumah tu dah tak sabar sebenarnya. Ni cerita apa pula ni? Jali ada cerita baru ke? Okey, ini sebenarnya kita nak wawarkan kepada ibu bapa di luar sana beserta dengan anak-anak. Pertama sekali, tahniah kita nak ucapkan kepada Ejen Ali The Movie apabila dinobatkan sebagai pemenang anugerah filem meletup di sebuah acara Ahad lalu. Kepada semua rakyat Malaysia, terima kasih Agents kerana menjadikan Ejen Ali The Movie filem animasi Malaysia dengan kutipan box office tertinggi dalam sejarah. Memang best dan terbaru. Primeworks Studio dan Wow Animation bergabung untuk menghasilkan filem pendek Ejen Ali yang pertama berjudul Misi Juang yang dilancarkan pada 25 Disember iaitu hari ini, malam ini jam 9.45 malam di saluran YouTube rasmi Ejen Ali dan mengekalkan soundtrack Kita Jaga Kita, nyanyian Ultimate dan Malik Abdullah. Filem pendek Misi Juang yang berdurasi 3 minit ini adalah mengenai penghormatan khas kepada barisan hadapan, penghargaan atas usaha mereka yang berani dalam memerangi pandemik COVID-19. Untuk peminat filem animasi Ejen Ali The Movie, filem box office yang meraih kutipan melebihi 32 juta ringgit ini akan ditayangkan di TV3 malam ini pada jam 10 malam. Yang menariknya, filem ini dialih bahasa ke bahasa Inggeris sempena tontonan perayaan Hari Natal. Jadi malam ini jam 10 di TV3. Ejen Ali Misi Juang. Saya akan pastikan saya dan anak-anak tonton malam ini. Saya semua akan menonton bersama malam ini. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Esok WHI Extra akan kembali lagi dengan topiknya koleksi anak patung. Mungkin ramai yang suka membuat koleksi miniature dan sebagainya, figurines. Mungkin anda harus bersama dengan kami untuk WHI Extra esok. Baik, kami tinggalkan anda di sini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia ushawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi